أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, ting tong. Okay guys, kita ni diperkenalkan oleh pelbagai jenis hantu. Tiba-tiba kan masuk tajuk gitu. Okay, kita ni daripada kecil diperkenalkan dengan pelbagai jenis hantu-hantu yang kita tahulah. Dekat Malaysia ni terkenal dengan Cik Pon, kita terkenal dengan gula-gula, toyol, hantu raya, orang minyak and so on kan. Tapi kita juga dikenalkan dengan satu hantu ni, which is hantu yang popular gila dekat barat, tapi jadi teka-teki dekat negara timur dan juga Asia. Apakah hantu tu? Mesti korang dah tahu, korang dah tengok thumbnail kan. Acap nak cerita pasal Dracula hari ni guys. Tapi sekejap lagi kita akan share tentang apa sebenarnya Dracula ni, siapa dia and siapa dia punya founder. Jangan lupa guys, tekan like, tekan subscribe dan juga bell notification, and then kita terus jump to intro guys. So let's roll it. Bagi masyarakat di negara-negara timur ataupun Asia, kewujudan vampire adalah tidak sama dengan apa yang dipercayai di Eropah. Senang cerita guys, kalau kita vampire ni kita panggil kat sini apa? Apontiana kan. Tapi dekat sana tak sama. Sebab apa? Kat Eropah dia ada versi fahaman yang lain. Senang ceritalah. Kalau kat sini kita panggil vampire, diorang ada satu tafsiran yang lain, which is yang paling popular setakat ni adalah Count Dracula. Okay, Count Dracula ni banyak version sebenarnya guys, tapi yang paling popular adalah dia lah, Count Dracula. Yang gigi macam ni, yang ada warna merah, pakai baju kemeja kat dalam tu. Okay guys, kita tak nak pening-pening dulu. Okay, Dracula ni ataupun vampire ni tadi, diorang ni dihasilkan ataupun dilahirkan ataupun diwujudkan daripada satu tapak perkuburan. Diorang ada perkuburan vampire guys, yang telah pun dijumpa di zaman kita yang kini. Penemuan terbaru kubur-kubur vampire ni telah pun ditemui pada awal tahun 2019 di bahagian timur Eropah sana. Kisah tentang kewujudan vampire ni sebenarnya telah pun berlaku di sekitar abad 9 hingga ke abad ke-11 guys. Dia Dracula ni nama dia kot. Vampire ni nama besar dia. Kita panggil vampire lah, senang kan. Pada abad ke-9 hingga ke abad ke-11, dia ada wujud konflik guys antara kepercayaan pagan dan juga agama Kristian pada waktu tu. Daripada kisah tu juga, maka wujudlah mereka ni, dan vampire ni difahamkan juga telah pun dikebumikan di sekitar gereja-gereja yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Dan vampire ni akan dikebumikan dengan ritual yang tertentu, seperti tangan dan kaki dia diikat gitu, dan diletakkan satu batu berat di atas mereka supaya dalam kepercayaan diorang benda tu tak keluar lah, tak adalah sewenang-wenangnya. Dah macam kita pula ada ikat-ikat tangan, ikat kaki kan. And keranda mereka akan disalibkan guys. Okay guys, kalau kita nak cerita pasal kepercayaan vampire ni, sebenarnya dia ada pelbagai version dan juga pelbagai teori lah. Tapi Acap tak dapat beberapa teori yang konkret. So ini Acap rasa yang paling tepat ataupun yang paling okey lah kan rasanya. Okay, daripada mana datangnya vampire ni? Okay, kita start cerita pada sini. Okay, mengikut apa yang Acap dapat, apa yang Acap kaji, selain konflik antara pengamal kepercayaan pagan dan juga agama Kristian ni tadi, kewujudan vampire ini dikaitkan dengan kematian lembu dan juga kambing biri-biri yang secara besar-besaran dan secara tiba-tiba. Kau bayangkan benda semua elok apa semua, tiba-tiba lembu, kambing mati secara tiba-tiba. Bila jadinya kematian lembu dan juga biri-biri ni secara tiba-tiba, mereka yang berada di sana akan menggali semula kubur yang paling terbaru untuk melihat sama ada ianya vampire ataupun tidak. Gila kau kan, kalau siapa-siapa yang baru mati tu, dia akan gali balik kubur tu untuk tengok member tu vampire ke tidak.
Memang bunyi dia memang tak logik, tapi kat sini ada yang lagi tak logik. Mayat yang kelihatan seolah-olah hidup ataupun senang cerita yang baru ditanam ataupun nampak lagi dia tak reput, nampak lagi di dalam keadaan baik, diorang terus memindahkan kubur orang tu ke kubur vampire. Macam Acap cakap tadi lah, mungkin kalau sebelum ni dia ni disemadikan, ditanam dalam keadaan yang elok, ikut agama apa semua, tapi lepas kalau nampak dia ni suspek vampire, dia orang akan angkat mayat ni, pergi ikat kaki, tangan, and then letak batu, and then dia akan salibkan lah mayat tersebut. Tak pasal-pasal, member dah meninggal kan. Tapi itu adalah kepercayaan masyarakat pada abad pertengahan tentang vampire. Mungkin pada Acap kat sini diorang kurang ilmu tentang cara ataupun proses mungkin kat sini ada tulis perebutan mayat selepas ia ditanam kan. Yalah, baru tanam mungkin 2-3 jam, memanglah tak ada benda. Nak pula tiba-tiba benda tu jadi, lembunya, birinya meninggal, tak pasal-pasal jenazah tu yang bersalah, dek non. Okey. Ada juga vampire yang dipersalahkan akibat penyakit-penyakit tertentu yang mereka tak tahu pada waktu tersebut. Antara penyakitnya adalah seperti penyakit tuberculosis. Ayat ke sini, tuber tak tahu, tuberculosis. Dia punya penyakit itulah pada waktu tu. Dalam bahasa Melayu dia batuk kering. So maknanya bila dah nampak orang orang punya lembu, kambing semua hilang, tiba-tiba kau batuk keluar darah, vampire, Dracula Midah. Macam tu. So tak pasal-pasal engkau pun akan dibunuh dan disalib dan diikat dan dimatikan serta ditanam di tanah perkuburan vampire pada waktu tersebut. So daripada kisah-kisah yang korang dengar ni, jadi boleh disimpulkanlah bahawa kepercayaan vampire ni sebenarnya wujud hanyalah kepada manusia yang tak pasal-pasal kena tuduh, pergi makan kambing orang, pergi bunuh lembu orang walaupun dia tak bersalah. Mereka hanyalah manusia-manusia yang disalah tuduh sebagai vampire. Dahsyat man. Okey, tak apa, kita teruskan. Pada tahun 1991 guys, ada satu kajian telah pun dilaksanakan di sebuah gereja di Slovakia dan hasilnya mereka menemui sebuah kubur vampire. Gitu. Pasukan arkeologi menemui sebuah kubur yang dipagar dengan besi yang mana merupakan salah satu kaedah untuk menanam vampire. Menurut kepercayaan penduduk di situ dahulu, vampire sangat takut dengan besi kerana ia mampu membakar dan juga mencederakan mereka. Dah macam Venom, bye. And another thing guys yang menarik, menurut diorang juga, untuk tambah lagi ciri-ciri keselamatan, setiap vampire yang telah pun ditanam, diorang letak dekat kaki vampire tu satu batu yang sangat berat, batu konkrit mungkin, untuk menyusahkan vampire tu kalau nak bangun tak boleh lah, macam tu. Itu kepercayaan mereka dan kubur vampire ini telah pun wujud sejak abad ke-16 lagi guys. It's been so long man. Sudah lama sudah ada ini kuburan-kuburan vampire lah. Satu lagi penemuan perkuburan vampire adalah terletak di satu bandar kecil di Poland. Melalui penemuan kubur itu didapati sebahagian kepala mayat sudah pun diputuskan dan diletakkan di antara kaki. Oh my god. Hit. Dahsyat man. Tapi kan guys, diorang memang ada sebab sendiri tau kenapa diorang pergi potong kepala vampire tu ataupun orang yang disyaki sebagai vampire tu dan diletakkan dekat celah kangkang. First, bila vampire tu bangun, kepala dia tak ada. Dia pisang, dia tak boleh buat apa. Tapi nombor 2 ni adalah disebabkan diorang nak mengelak kewujudan semula vampire tu. So maknanya daripada akar umbi sekalipun, diorang tak nak bagi vampire ni hidup guys. Bunyi memang agak menakutkan, tapi itu adalah kepercayaan mereka, masyarakat terdahulu sehingga penemuan kubur vampire ini guys. So apa kesimpulan yang kita boleh buat ataupun kita boleh dapat dekat sini, vampire ni memang wujud guys, ataupun gelaran Dracula ni memang ada dekat negara-negara Eropah, tapi kewujudan hantu dia ni agak menyedihkan jugalah, agak kesian jugalah, sebab kalau kita baca teliti apa yang Acap jumpa ni guys, dia rasa macam tak pasal-pasal member kena tuduh vampire kan. Elok-elok, handsome dituduh vampire. Macam tu lah kan. Tapi kalau kat Malaysia, dia ni dituduh vampire, so aku rasa pelik sikit. Sebab kat sini vampire susah nak cari.
Buaya banyak. Okay, so itulah dia guys, kupasan ataupun sedikit perkongsian kepada korang. Mungkin korang ada lagi info yang lebih, korang boleh drop dekat komen. Korang takut hantu apa dulu? Acap dulu takut gila dengan Dracula, dengan apa tu yang kepala ada skru tu, tak ingat, Frankenstein. Acap takut tu dua hantu tu. Uish, jangan buat naya kan. Tapi inilah dia, cerita pasal vampire ataupun cerita pasal Dracula ni agak kesian jugalah kan. Sebab diorang ni dituduh membunuh ataupun mencuri ataupun menyeksa binatang, sedangkan diorang tak buat. Kesimpulan ni kat sini, kepercayaan ni wujudnya daripada kekurangan ilmu pengetahuan di abad-abad yang terdahulu. So mungkin sekarang dah tak adalah, semua dah advance, right? So Acap rasa sampai sini saja video Acap untuk hari ni. Kita santai-santai saja. So kalau korang rasa info ni berguna, korang share video ni. Tak berguna pun share guys. Tak kisahlah nak guna ke tak nak guna, korang share aje. Jangan lupa juga like dan juga tekan subscribe button dekat bawah. Kita jumpa di video akan datang guys. Kita jumpa besok malam Khamis, seram Khamis. See you when I see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye bye. So kalau kita nak jumpa Dracula ni ataupun mana-mana sifat vampire ni, mungkin dekat Malaysia ni susah sikit kita nak jumpa kan. Dekat US mungkin ini adalah hantu-hantu legenda diorang kan guys. Tapi fun fact, kalau korang nak tahu, yang Dracula pernah sampai Malaysia pada sekitar tahun 2007 di bahagian selatan Perak, tak silap Acap, di sebuah kampung yang bernama Kampung Pisang pada waktu tersebut.